Okey, salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih yang masuk kelas saya hari ini. Okey, hari ini saya nak sambung topik semalam 6.1. So hari ini saya nak sambung topik bab 6.2 iaitu ancaman komunis di negara kita. So semalam kita dah lihat latar belakang komunis. So hari ini kita akan lihat ancaman komunis di negara kita lah. Okey, so apa dia antara ancaman komunis di negara kita? Okey, yang pertama sekali, kalau kita lihat gerakan komunis antarabangsa, dia telah anjurkan 2 persidangan dekat Calcutta, India. Okey. Persidangan tu adalah Kongres Belia Asia, dia berlangsung daripada 19 Februari hingga 1948 hinggalah 25 Februari 1948. Okey, persidangan Parti Komunis India diadakan pada bulan Mac 1948. Okey. Persidangan Kongres Belia Asia dia buat 19 Februari sampai 25 Februari. Tapi persidangan Parti Komunis yang dekat India dia buat pada bulan Mac 1948. Okey, dalam persidangan tu pengikut Parti Komunis Malaya PKM ni, okey, dia digesa untuk hebatkan lagi perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Bermaksud dia kata imperialis siapa? Penjajah lah. So kalau dekat Asia penjajahnya adalah British. Okey. So satu jawatankuasa pusat eksekutif, okey, Parti Komunis Malaya, dia dah lancarkan perjuangan bersenjata untuk tubuhkan Republik Komunis dekat Tanah Melayu. Okey, so dia punya target dia adalah dia nak tubuhkan satu Republik Komunis dekat Tanah Melayu. Okey, dan tindakan komunis ni yang melancarkan perjuangan bersenjata, okey, dia sebarkan fahaman tu kan secara kekerasan kan, menggunakan senjata dan sebagainya, telah menyebabkan British ni mengisytiharkan darurat dekat Tanah Melayu. Okey, so kita tengok apa tu pengisytiharan darurat. Okey, pada 16 Jun 1948, komunis ni dia dah bunuh 3 orang pengurus ladang Eropah dekat Sungai Siput, Perak. So bila dia dah bunuh tu, dia punya tindakan dia ni terlalu ekstrim dan menyebabkan British bimbang lah kan. Sampai dia punya pengurus ladang Eropah pun dah dibunuh. Okey, 3 orang yang dibunuh tu siapa? Dia adalah Arthur Walker, pengurus ladang Apil, John Ellison, pengurus ladang Pinsun dan pembantunya Ian Christian. Okey, mereka 3 orang ni lah yang telah dibunuh oleh komunis. Jadi Sir Edward Gen ni dia buat apa? Dia ni merupakan seorang pesuruhjaya tinggi British, maka dia pun mengisytiharkan darurat sebab komunis ni dah melampaui batas. Okey, kalau sebelum ni kan dia bunuh penduduk kampung, dia bunuh orang Melayu, Cina, India yang bersebahat dengan Jepun sebelum ni kan. Okey, sekarang ni dia dah mula bunuh pegawai British. So apa undang-undang darurat yang dilaksanakan di Ipoh dan Sungai Perak? Okey, serta di daerah Muar, Keluang, Kulai, Pelentong dan juga Johor. Okay, so undang-undang darurat ni bukan dekat Ipoh je, dia meliputi Muar juga. Okey, lepas tu Keluang, Kulai dan juga Pelentong dekat Johor. Okey, sebab mereka pun menyerang di kawasan-kawasan tersebut. Dan pada 17 Jun 1948, okey, undang-undang darurat ni diperluaskan lagi ke negeri Perak dan juga Johor. Dan undang-undang ni dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu pada 18 Jun 1948. Okey, so bila British dah isytiharkan darurat, apa pula tindakan komunis? Okey, sekejap saya tengok kawan awak yang masuk ni. Okey, selamat datang yang baru masuk kelas saya hari ni. Ada Bila, hari ni, Opinio. Ada 4 orang. Lagi siapa? Okey, so saya mula balik. Okey, so apa tindakan komunis bila British dah mengisytiharkan darurat? Okey, yang pertama sekali, dia melumpuhkan ekonomi. Macam saya sebut semalam lah, apa yang dia buat adalah diserang Bambu Biji Timah, ladang getah. Lepas tu dia rosakkan pokok-pokok getah, dia rosakkan kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah.
Selain tu dia juga bunuh pekerja. Okey, lepas tu dia sabotaj kemudahan asas seperti sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey, dia bom dan dia alihkan landasan kereta api. Kereta api tu bukannya mudah nak buat, tapi dia boleh rosakkan landasan kereta api tu. Lepas tu ada kenderaan ni yang lalu dia tembak, dia bakar kan. Lepas tu ada juga yang dia serang pekerja awam yang baiki kerosakan awam. Okay, saya cakap dia nak rosakkanlah semua infrastruktur yang ada dekat Tanah Melayu. Selain tu dia ancam keselamatan rakyat juga. Apa yang dia buat, dia menggugat ataupun dia ugut, dia serang, lepas tu dia menganiaya, dia colet, dia rampas harta, dia bakar harta benda. Lepas tu dia bunuh penduduk yang enggan bekerjasama kan. Okey, pada 5 Julai 1949, bom tangan ni dicampak di Syum Suka Sekampar Perak. Kan dia dah semakin kejam, dicampak pula bom tangan. So ramailah yang mati dan cedera kan. Contoh macam semalam kalau awak dengar berita kan, di Kuala Lumpur kan berlaku kemalangan komuter tak selaya, rel kereta api kan. Okey, ramai yang cedera semalam. Okey, yang seterusnya Parti Komunis ni dia buat apa lagi? Dia ancam pasukan keselamatan. Okey, sasaran dia adalah pasukan keselamatan. Lepas tu dia serang balai polis. Okey, dah sampai tahap dia serang barang polis. So bila dia dah serang balai polis, ini dah mencetuskan keadaan huru-hara. Dan kerajaan ni gagallah melindungi keselamatan rakyat sebab polis pun dah dia serang kan. Jadi siapa nak jaga keselamatan rakyat kalau polis dah kena serang? Okey, so memang sangat dahsyat lah apa yang dibuat oleh komunis ni. Sebab itu British mengisytiharkan. Okey, ini adalah akhbar The Sunday Times. Okey, di mana dalam akhbar tu dia tulis Sir Henry Gurney ni killed by communist bandit. Okey, Sir Henry Gurney sendiri dah dibunuh oleh komunis lah. Okey, sebelum ni kan Sir Edward Gun kan. Okey, jadi selepas Edward Gun pada 13 September 1948, Sir Henry Gurney ni dilantik sebagai Pesujaya Tinggi British kat Tanah Melayu. Dan pada 6 Oktober ni, Sir Henry Gurney ni menjadi mangsa serang hendak komunis di Jalan Kubu Baru dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Okey, jadi komunis ni dah bunuh lah dia. Okey, sampai Pesujaya Tinggi British pun komunis dibunuh Okey, sebab sangat dahsyat lah. Okey, ini adalah kereta Rolls Royce yang digunakan oleh Sir Henry Gurney. Okey, masa peristiwa pembunuhan tu lah. Okey, so kita boleh tengok peristiwa pembunuhan Sir Henry Gurney. Okey, kita cuba buka. Okey, ini adalah Sir Henry Gurney ni kereta dia, kereta Rolls Royce ni yang dia bawa ni masa dia kena serang hendak. Dia berlaku pada hari Jumaat pada pukul 2.30 petang, 8 Oktober 1951 lah. Anggota komunis ni telah ditempatkan di seluruh kawasan hutan simpan ini, lebih kurang dalam jarak 14 km dalam kekuatan 60 ke 70 orang, yang mana mereka telah tunggu untuk menjalankan misi mereka untuk membunuh Sir Henry Gurney. Kerana pada pandangan saya mereka dendam kerana Henry Gurney berjaya menggunakan diplomasi dia untuk menyekat bekalan-bekalan makanan kepada pengganas komunis, beserta dengan hubungan mereka dengan kampung dan daerah pun terputus. Itu kejadian tu Henry Gurney dalam perjalanan ke Bukit Fraser untuk pergi menginap dan bermesyuarat di Bukit Fraser. Kalau mengikut apa maklumat yang saya dapat, di Banglo Persekutuan di atas, dan mungkin juga sebahagian di Banglo Seri Berkat, yang mana bangunan dia bangunan lama lah kan. Dia nak pergi bermesyuarat di sana untuk tujuannya untuk memperketatkan lagi usaha-usaha dia untuk membenteras komunis. Di kawasan ini telah dijadikan sasaran untuk menembak dia kerana ini saja satu-satunya peluang untuk dia boleh bunuh Henry Gurney.
Sebab itu ada pihak-pihak keselamatan yang menjaga dia. So dalam perjalanan ni ambush di perjalanan adalah cara mudah untuk membunuh orang-orang kenamaan lah. Sebab kurang dia punya orang-orang dekat dengan dia. Walaupun ada escort ikut dia, yang mana terdiri daripada anggota-anggota sukarela yang diorang panggil home guard. Atau dulu diorang panggil SC kan, Special Constable. Kereta Hendrigan ni yang mengikut dalam buku emergency ya, yang diambil oleh tim Museum Tentera Darat dan pihak polis. Kereta tu betul-betul duduk di sebelum Selekon di kawasan ni. Kawasan ni yang mana kereta Rolls Royce tu boleh dikatakan hampir penuh seluruh jalan ni. Jalan ni dah diperbarui. Kesan tembakan pula ada 37 kesan tembakan di sebelah kanan. Yang mana anggota-anggota tentera dan polis British berada di belakang dia je. Belakang Hendrigan ni je. Dan mereka pun menyerang juga. Tapi pasal kedudukan ni di bawah dengan dari tebing ni memang mereka tak dapat lumpuhkan serangan mereka lah. Dan dia kereta Hendrigan ni di escort mula-mula dia orang panggil dia Scott Guard tak silap saya. Kenderaan tu ada di Mandak Polis Kuala Lumpur. Yang mana mula-mula pun kenderaan tu dah buat tembakan dah. Dan diorang pun dapat, komunis memang cara dia bagi takut kan. Diorang dah tembak. Lepas tu kereta Rolls Royce buat kan. Jadi dia punya andaian tak jadi apa-apa. Tapi bila kereta Rolls Royce tiba je, kekuatan tu jadi lebih. Maknanya diorang dah rancang. Semua senjata mengarah ke kereta sampai kereta tu berhenti lah. Sebab cermin dia pecah. Cermin depan pecah. Dan Hendrigan ni orang yang dah berusia. Macam kita jugalah kan. Kalau dia tak keluar, mesti bini dia pun mati. Pada saya, dia tak nak isteri dia mati. Hendrigan ni keluar dari kereta dan menembak jugalah dengan pistol dia. Tapi bila dia keluar je pun tembakan dah kena kat dada dan badan dia. Kalau tak silap saya, jantung dia pun kena tembak. Sebab fakta semua daripada apa yang orang tulis, daripada Persatuan Sejarah, daripada pasukan polis dan tentera. Kesahihan report-report Amerika semua saya tak pernah dapat tengok. Tapi ikut logiknya, memang tak ada orang boleh selamat lah kan. Sebab duduk di tebing ni dengan kita kat bawah ni memang tak boleh lawan lah. Okey, itu adalah video berkaitan pembunuhan Hendrigan ni lah. Okey, yang diceritakan oleh pengkaji sejarah tempatan. Kalau dengar tu saat-saat dia nak mati tu kan sangat mengerikan lah kan. Kalau tengok kedudukan kereta tu, dia berada di bawah bukit kan, di Selekor. So komunis ni berada di bahagian atas. So dia punya serangan, strategi serangan dia tu, tempat dan waktu yang dia pilih tu memang sangat tepat lah. Okay. So menyebabkan akhirnya Hendrigan ni keluar daripada kereta tu dan dia pun ditembak. Okay. Okay, kita lihat kronologi serangan komunis terhadap pasukan keselamatan. Okay, mula-mula 17 Jun 1948 dekat Choh Johor. Okay, dekat Johor. Komunis ni dia telah menyerang Balai Polis Kampung Jeram. Okay. Okey, lepas tu 26 Jun 1948 dia bergerak, dia telah menyerang Balai Polis Kuala Kurau dekat Temeloh, Pahang. Okey, lepas tu 28 Jun 1948 dekat Jerantut, Pahang, komunis ni dia dah bakar pula Balai Polis. Okey, nampak tak dia buat serangan dekat Balai Polis kan? Okey, lepas tu 17 Julai 1948 dia pergi Gua Musang, Kelantan. Diserang Balai Polis kat Gua Musang. Okay. 8 Mac 1949, apa dia buat? Dekat Kajang Selangor, dia serang jeep tentera. Dan pada 22 Februari 1950, dia patah balik dekat Johor. Dia serang Balai Polis Bukit Kepong. Okay, Balai Polis Bukit Kepong ni ada sejarah dan cerita dia lah. Okay, bagaimana polis kat sana kan
berjuang habis-habisan sehingga ketitisan darah yang terakhir untuk mempertahankan negara daripada komunis. Okey, lepas tu 24 Mac dekat Ulu Semur Kelantan, apa dia buat? Komunis ni dia serang hendap. Okey, dia serang hendap pasukan askar Melayu. Okey, dekat Ulu Semur Kelantan. Okey, lepas tu 28 Jun 1950 dekat Kota Tinggi pula. Dia serang Balai Polis Rembau Kota Tinggi. Dan pada 21 Februari 1952 dekat Taiping, Perak, komunis ni dia telah menyerang kenderaan polis. Okey, lepas dia pergi Perak 28 Mei 1954 dekat Kedah pula, komunis ni bunuh ketua polis Kedah. Dan pada 18 Oktober 1954 dekat Pontian, Johor, komunis ni serang Balai Polis Juan Seng. Okey. So itu adalah kronologi serangan komunis terhadap pasukan keselamatan, dan kalau awak lihat dia serang lebih kurang ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 balai polis. Okey, dalam masa beberapa bulan lah. 7 8 bulan macam tu. Okey, serang balai polis. Okey, setakat ni 6.2 selesai. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum saya pergi pada 6.3? Ataupun nak ulang balik video tadi ke sebab tak nampak ke kan? Okey, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Pelajar, ada apa-apa nak tanya? Okey, tak ada? Ada orang tak dalam Google Meet saya ni? Ya ada, tapi soal tak ada. Kenapa dia mahu bunuh orang? Okey, OPW tanya kenapa dia nak bunuh orang. Okey, yang dia bunuh orang adalah, mula-mula tu yang dia bunuh adalah dia bunuh orang yang dia rasa masa pendudukan Jepun tu, orang Melayu, India, Cina, yang dia rasa orang tu bersubahat dengan Jepun. Bersama-sama dengan Jepun membantras komunis. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dia ni lepas Jepun dah kalah tu, kenapa lagi dia bunuh orang? Okey, matlamat komunis ni kalau awak tengok daripada awal tadi, dia nak tubuhkan Republik Komunis dekat tanah Melayu. Dia nak tubuhkan kerajaan dia sendiri. Dan cara komunis ni, kenapa orang kita tak boleh terima cara dia? Sebab dia ni guna kekerasan. Guna kekerasan ni macam mana? Dia bunuh, dia aniaya, dia tangkap, dia seksa. Sebab dia nak tubuhkan Republik Komunis dia sendiri dekat tanah Melayu. Kalau sebelum ni dia bekerjasama dengan British sebab dia nak lawan Jepun. So bila Jepun dah kalah, so dia nak tubuhkanlah Republik negara dia sendiri. Okey, ada soalan lain? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada saya pergi topik 6.3. Okey, 6.3 adalah usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis. So, apa usaha-usaha yang dia buat? Yang pertama sekali, British telah mengisytiharkan undang-undang darurat. Dan dia telah buat penguatkuasaan lah. Okey, lepas tu dia memperkasakan lagi pasukan keselamatan. Sebab kalau awak tengok kronologi serangan terhadap pasukan keselamatan, kan banyak balai polis yang diserang dan sebagainya. Jadi British memperkasakan, maksudnya dia memperkuatkan lagi pasukan keselamatan. Okey, lepas tu dia buat pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Bermaksudnya setiap penduduk di tanah Melayu, mereka ada kad pengenalan lah supaya kita dapat kenal pasti dia ni komunis ke tidak. Kan, sebab komunis ni ada juga orang Cina dan ada juga orang Cina yang tak menganggotai komunis kan. Jadi kita buat kad pengenalan. Okey, lepas tu yang keempat, dia buat rancangan BRICS. Okey, yang ni kita secara umum, nanti kita akan terangkan secara details. Okey, yang kelima, dia buat tawaran pengampunan. British sedang menawarkan kepada komunis untuk menyerah kalah. Okey, dan mana-mana yang komunis yang menyerah kalah, dia akan ampunkan. Dia tak akan ambil tindakan. Okey, ada komunis yang menyerah kalah, tapi setiausaha komunis iaitu Chin Peng dia tak nak menyerah kalah. Dia berjuang sampai habis-habisan lah, sampai dia ditangkap dan akhirnya dibuang negara.
Kita buang dia daripada Malaysia. Dan masa dia nak meninggal hari tu, keluarga dia nak bawa balik arwah mayat dia dekat Malaysia. Tapi kita tak benarkan lah sebab kita anggap dia ni sebagai pengkhianat negara. Okay. Lepas tu kita buat pula kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Ada pula kempen wawarkan kepada penduduk, kepada rakyat supaya kita melawan penjahat. Jangan bersekongkol dengan komunis. Okey, kita juga buat perintah berkurung. Okey, kenapa buat perintah berkurung? Sebab nak selamatkan rakyat kan. Sebab komunis ni datang serang, bunuh, bakar rumah kan. Jadi, mana-mana perempuan yang jalan seorang-seorang dekat tepi-tepi hutan tu, pergi kedai dan sebagainya kan, dia tangkap kan. So dia suruh perintah berkurung lah, semua duduk dekat dalam rumah. Macam sekarang ni sebenarnya kita ada perintah berkurung kan. Kalau kita tak ada apa-apa keperluan, kita tak perlu keluar lah. Sebab sekarang ni adalah COVID-19 kan. Kena duduk rumah. Awak belajar pun awak tak boleh pergi sekolah kan. Awak kena duduk dekat rumah. Okay, kena jaga diri. Sebab kes sangat tinggi sekarang Okay, yang akhir sekali adalah dia buat perang saraf. Dan langkah yang terakhir, yang ke-9 adalah dia buat rundingan Bali. Okay, so kita tengok satu per satu langkah-langkah yang dia dah buat ni lah. Okay, yang pertama sekali penguasaan undang-undang. Okay, British menahan siapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang pembicaraan. Sebab keadaan dah ketika dah darurat kan. Jadi kita, siapa-siapa sahaja yang kita dah syaki dia bersubahat dengan komunis, kita akan tahan lah. Okay, lepas tu mengenakan hukuman yang berat kepada siapa sahaja yang membantu komunis. Bantu komunis macam mana? Bagi makanan, supply perubatan kan. Kalau kita dapat tahu, British akan mengenakan hukuman yang sangat berat lah. Okay. Kemudian kita ketatkan undang-undang senjata api dan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang bawa senjata api dan berhalutupan. Kan sebab komunis sudah baling bom tangan tu kan. Okay. Menyebabkan ramai yang tercedera dan mati kan. Jadi undang-undang senjata api ni diperketatkan. Okay, yang seterusnya menggeledah rumah kediaman. Lepas tu carilah kan siapa-siapa yang kita rasa disyaki bersubahat ni, kita geledah rumah dia. Lepas tu kawasan kampung ni kita pagar. Kenapa kawasan kampung kita pagar? Sebab kawasan kampung ni berdekatan dengan hutan. Jadi komunis ni suka serang masuk mendap. Kenapa dia serang masuk? Sebab dia dapatkan makanan, dia dapatkan bekalan ubat-ubatan. Okey, lepas tu dari segi penguasaan undang-undang juga kita suruh perintah berkurung. Okey, lepas tu kita pindahkan mana penduduk kampung yang berdekatan dengan hutan yang selalu kena serangan komunis ni, kita pindahkan dia dekat kampung baru. Dan kita pindahkan serta menempatkan penduduk ni lah dekat kawasan yang baru. Dan kawasan tu ada dijagalah oleh anggota pasukan keselamatan. Lepas tu British juga mengharamkan PKM dan parti politik yang berpemahaman radikal, termasuklah AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air, PETA, Pemuda Radikal Melayu, PERAM dan PKMM dan Hizbul Muslimin. So untuk elakkan lagi pemberontakan dan kucing kacir, maka haramkanlah parti-parti politik yang berpahaman radikal. Okay, British juga menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Mustamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Qadir dan juga Khatijah Siddiq. Sebab apa kan? Sebab dah berlaku huru-hara kan dekat tanah Melayu. Jadi bila ada lagi orang yang berpahaman radikal ni akan lagi teruk keadaan, so kita tangkap je lah. Okay. Langkah yang kedua dari segi pemekasan pasukan keselamatan. Apa yang dia buat? Polis. Polis ni ada cawangan khas. Ada special constable. Lepas tu ada polis hutan, diletakkan di kawasan hutan. Ada polis wanita. Ada senoi perak ni orang perang. Ada lagi polis tu auxiliary polis AP. Maksudnya polis ni diperkukuhkan lagi lah dengan dia punya specialize dan juga tempat. Tentera pun sama dan wujudkan pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers lah. Sarawak Rangers ni dekat Sarawak lah sebab komunis pun serang dekat Sarawak juga. Dan kita juga ada sukarelawan. Sukarelawan ni terdiri daripada penduduk tempatan yang buat home guard lah. Maksudnya dia jaga kawasan kediaman dia. Dia kawal. Siapa yang kawal? Biasanya orang lelaki lah dekat kawasan kampung atau kawasan tempat tersebut dia buat home guard. Kalau macam sekarang ni, kalau awak duduk kat komuniti, sukarela kan, kelab rukun tetangga kan, jaga kawasan kan. Cawangan khas. Pada bulan Ogos 1950, Guy C. Maddox dilantik mengetuai Badan Perisikan. Beliau telah menubuhkan cawangan khas Special Branch yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan polis. Tugas dia apa? Adalah buat risikan.
Okey, buat risikan tentang operasi Parti Komunis Malaya. Dan ada anggota pasukan ni juga dia menyamar sebagai komunis, okey, untuk dapatkan maklumat tentang PKM. Okey, British juga mengambil alih cawangan khas dalam kalangan orang Cina untuk mengejar anggota komunis hingga ke kubu persetubuhannya. Okey, jadi oleh kerana Parti Komunis Malaya ni kebanyakannya dianggotai oleh orang Cina. Okey, jadi British pun ambil ramailah ahli cawangan khas ni daripada kalangan orang Cina supaya dia boleh jejak anggota komunis. Dan sebagai sebuah badan perisik, cawangan khas ni dia memberikan sumbangan yang sangat besar semasa darurat. Sebab dengan maklumat yang dia perolehi, kita dapat melumpuhkan komunis. Dan kejayaan cawangan ini adalah membuat penyusupan dalam organisasi PKM, memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Okey, apa itu Special Constable? Okey, Special Constable ni adalah ditubuhkan September 1948 ketika rancangan BRIC sedang dilaksanakan. Okey, dia ada lebih kurang 24,000 orang Special Constable. Dia dilatih dan dihantar untuk mengawal ladang dan juga kawasan Lombong. Sebab komunis ni dia attack ekonomi kan, nak lumpuhkan ekonomi, dia rosakkan ladang, kawasan Lombong kan. Okey, dan mereka ni adalah barisan hadapan dalam menghadapi serangan komunis lah. So ini adalah anggota Special Constable semasa darurat lah. Ihsan daripada Museum Sejarah Nasional. Ni dia punya gambar-gambar dia lah. Okey, polis hutan. Okey, polis hutan ni apa? Pada awalnya dia dikenali sebagai Flying Squad. Okey, tapi tahun 1951, okey 6 tahun sebelum kita merdeka, pasukan ini dinamakan Jungle Jungle Squad dan kemudiannya Jungle Companies. Okey. Lepas tu dia disusun semula dan dinamakan sebagai Police Field Force dan pada 18 Oktober 1958 dia dikenali sebagai Polis Hutan. Antara tugas mereka adalah termasuklah buru komunis, buat rondaan di pinggir hutan, bawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubu lah. Okay, sebab komunis ni dia menyurut dalam hutan jadi dia kawal lah dekat situ. So ini adalah gambar dia lah. Gambar polis hutan. Okay. Seterusnya polis wanita. Okay, polis wanita ni ditubuhkan pada bulan Ogos 1955. Okey, Barbara Dr. Wentworth merupakan pegawai polis wanita yang pertama. Beliau ditugaskan melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. So ini, okey, untuk pengetahuan awak nenek saya adalah merupakan polis wanita. Dia sebelum ambang kemerdekaan ni, dia adalah polis wanita yang sama-sama berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Tapi setelah kakak Al-Fatihah lah untuk arwah nenek saya dah pernah meninggal. Dia pakai baju ni, dia kayu basikal, buat rondaan, okey. Semasa benda ni berlaku lah 1955. Nenek saya antara salah seorang lah polis wanita yang terlibat dalam peristiwa ni lah. Okay. Okay, Senoi Prak ataupun Urang Perang. Okay, Senoi Prak ni apa? Dia adalah bahasa Semai, dia dikenali sebagai Urang Perang. Okay, tugas dia adalah kesan tempat persembunyian komunis dekat dalam hutan. Dan dia terdiri daripada orang asli suku Senoi, Semai dan Temuan. Jadi orang asli ni sangat berjasa dekat dalam sejarah negara. Sebab dia ditugaskan untuk mengesan tempat persembunyian komunis. Dan mereka ni dikenali sebagai silent killers. Jangan main dengan Senoi Prak. Okay, moto dia, we never kill anyone who didn't deserve to die. Maksudnya kami tidak pernah membunuh sesiapa yang tidak berhak untuk mati. Cekap, cepat, ihsan. So ini adalah gambar Senoi Prak. Yang dia terdiri daripada orang asli lah yang bekerjasama dengan British untuk mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Okey, yang seterusnya kita ada Auxiliary Police. Okey. Pada bulan Disember 1948 ada lebih kurang 17,000 anggota okey di seluruh persekutuan tanah Melayu. Okey, tugas dia adalah dia mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Dan dia juga membantu polis menentang ancaman komunis. Dan dia dijadikan sebagai Police Volunteer Reserve pada tahun 1956. So ini adalah gambar dia lah. Gambar AP. Yang boleh lihat dekat situ lah. Pakai stokin panjang kan, tarik pinggang. Okey, seterusnya adalah pasukan Askar Melayu.
Okey, pasukan ni ditubuhkan pada 1933 untuk membanteras gerila komunis. Okey, pasukan ni lengkap dengan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Dan dia dibesarkan daripada 3 kepada 7 regimen. Dan pasukan ni ada sejarah mencapai prestasi cemerlang, menempaskan komunis dan kubur operasi komunis. So, ini adalah gambar pasukan askar Melayu lah. Kau boleh lihat dekat situ. Antaranya adalah Lieutenant Adnan. Okay, pasukan askar Commonwealth. Okay, nama pun nampak macam antarabangsa kan. So, siapa mereka ni? Di mana kerajaan bawa masuk askar Commonwealth antaranya daripada Britain, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan juga Fiji untuk membantu. Dan ada lebih kurang seramai 25,000 askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan Tanah Melayu. Sangat ramai. Total dia berapa dah ni? Britain dengan Gurkha je dah 35,000. Dan pasukan ini turut membantu usaha memerangi komunis di negara kita. So, ini adalah gambar askar Gurkha dan juga askar elit Nepal. Okay, awak nampak dekat situ ya. Ini pasukan askar Commonwealth. Kenapa muka tu diceloreng-celorengkan macam tu? Supaya dia dapat menyamar dalam kawasan hutan kan. Okay. Nampak sama macam daun kering kan. Dia pakai macam itulah pakaian dia. Okay, seterusnya adalah Sarawak Ranger ataupun dipanggil sebagai Iban Tracker. Bila nama Iban Tracker, maksudnya dia terdiri daripada orang Iban lah. Okay, apa tugas dia? Jejak persembunyian komunis dekat dalam hutan. Sebab mereka ni sangat mahir dalam selek bolok hutan. Dan dia ada seorang kata dia agi hidup agi ngalaban. Bermaksudnya selagi dia hidup, selagi tu dia akan melawan. So, ini adalah Sarawak Rangers. Ataupun Iban Tracker. Ini gambar dia lah. Okay. Dan mereka ni sangat mahir lah dengan keadaan hutan dekat sana. Okay, yang seterusnya adalah Home Guard. Home Guard ni dalam bahasa Melayu adalah pengawal kampung. Okay, tugas dia adalah sekat pergerakan bekalan makanan dan ubat-ubatan yang daripada jatuh ke tangan komunis kan. Sebab kadang ada penduduk kampung yang supply barang makanan dan ubat-ubatan. Kan, jadi dia sekatlah pergerakan tersebut daripada tangan komunis. Daripada komunis dapat barang-barang tu semua. So, anggotanya diberikan latihan ketenteraan dan terdapat lebih kurang 70,000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Dekat Persekutuan Tanah Melayu ada 79,000 orang. So, ini adalah Home Guard dia. Tengok wanita pun ada juga yang terlibat dengan Home Guard. Diajar untuk pegang senjata kan. Sebab kita dah darurat kan. Alhamdulillah kita Malaysia setakat hari ini tak ada lagi lah. Sampai tahap kita kena pegang senjata. Macam dekat Palestin kan. Budak kecil, remaja, orang tua terpaksa berjuang habis-habisan mempertahankan negara dia daripada Israel. Okay, so kalau awak ada masa, bacalah sejarah kan. Tak sepatutnya Israel buat macam tu dekat Palestin. Sebab tu penting kita belajar sejarah. Okay, yang ketiga, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kenapa berlakunya pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan? Sebab kita nak bezakan lah, macam saya kata tadi, nak bezakan orang awam dengan komunis. Okey, lepas tu setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas dikendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Dan orang awam mesti bawa kad pengenalan ke mana-mana saja. So kalau dia daftar tu, maksudnya dia orang awam, dia bukan komunis lah. Dan dia perlu bawa kad pengenalan ke mana saja dia pergi. Okey. Ini adalah kad pengenalan. Sampai hari ni kita pun ada kad pengenalan kan. So ni evolusi kad pengenalan lah. Contoh kat sini dia bagi kad pengenalan Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri daripada 03 sampai 09. Kan dia berubah-ubah kan. Sampailah hari ni yang ada chip kad pengenalan kita. Okey, yang keempat seterusnya adalah rancangan BRICS. Okey, apa tu rancangan BRICS? Rancangan BRICS ni dilancarkan oleh Sir Henry Gandhi sebelum dia mati dibunuh. Okey. Dilancarkan oleh Lieutenant General Sir Harold Brown Briggs untuk dilantik sebagai pengarah operasi. Bertujuan untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Okey, Min Yuan ni siapa? Dia adalah organisasi massa yang bekalkan makanan, senjata, wang dan ubat-ubatan kepada Parti Komunis Malaya. Dan akhirnya rancangan ini berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis sebab komunis tak dapat makanan, dia tak dapat senjata, dia tak dapat ubat-ubatan. Jadi dia lemah lah. Dia tak makan lemah, bila dia sakit tak ada ubat, so dia bertambah sakit. Dan penduduk setinggal di pinggir hutan telah berpindah ke tempatan baru yang dikenali sebagai kampung baru. Mana duduk dekat pinggir hutan tu, kita telah pindahkan dia supaya
tidak diserang oleh komunis ataupun mereka tidak bekerjasama dengan komunis lah untuk supply makanan, ubat-ubatan dan juga senjata. So ini adalah suasana di kampung baru. Okay, kalau awak lihat. Okay, ada pagar kawat duri kat situ. Okay. Untuk elakkan daripada serangan komunis. Lepas tu ada pengawal lah yang jaga. Ada polis pasukan keselamatan yang jaga dekat kawasan kampung baru. Okey, yang kelima, British buat tawaran pengampunan. Okey, dia minta supaya komunis ni menyerah kalah. Dan setiap hari radio Melayan ni siarkan syarat tawaran pengampunan. Setiap hari dekat radio. Dia tampal juga poster-poster. Ada lebih kurang sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu dan juga Tamil. Okey, dia minta komunis supaya menyerah kalah. Okey, macam-macam cara dia sebarkan melalui pengangkutan udara, daripada udara dia sebarkan, okey, kat dalam hutan tu, okey. Dan ada juga dalam iklan dan wayang gambar. Okey, ini untuk bantu penduduk pujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Okey, yang keenam dia buat kempen Bulan Rakyat melawan melawan penjahat, iaitu penduduk berbilang kaum ni disuruh supaya daftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Okey. Supaya buat kempen lah kan. Buat kempen supaya berdaftar diri secara sukarela. Jadi dapat bezakan mana satu komunis, mana satu orang awam kan. Okey. Sukarelawan ni terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor termasuklah golongan profesional. Dan kempen tersebut telah berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum yang bekerjasama untuk menentang komunis. Dan akhirnya, pelaksanaan kempen tersebut dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, yang ketujuh, British telah mengarahkan perintah berkurung di mana melarang penduduk keluar dari rumah dan tempoh yang tertentu. Okey. Perintah berkurung ini dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantah ancaman komunis. Contohnya, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Okey, berlaku kejadian di mana 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja dihantar untuk bagi pipe. Dan dalam kejadian ni, komunis sedang mengorbankan 12 nyawa lah yang tidak bersalah. Orang nak pergi bagi pipe tapi diserang kan. Dan Sen Gerard Templar juga maklumkan kepada penduduk tentang hukuman yang mereka akan dapat kalau mereka enggan bekerjasama dengan kerajaan. Okey, yang ke-8 adalah antara dia punya usaha dia adalah perang saraf. Okey, perang saraf ni adalah dia buat adakan lawatan untuk dia dapat pandangan rakyat lah. Lepas tu dia longgarkan juga syarat kewarganegaraan supaya dia dapat menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Okey, lepas tu dia mengadakan pilihan raya. Dan dalam pilihan raya ni juga digalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan sokongan untuk menentang komunis. Dan dia juga tawarkan hadiah wang tunai kepada penduduk yang dapat menangkap ataupun memberikan maklumat tentang gerila komunis. Dan dalam perang saraf ni juga dia berjaya memenangi kepercayaan orang asli untuk menyokong pemberontakan komunis sebab komunis ni dia berada di dalam hutan. Jadi orang asli ni memang sangat mahir dalam selek bulu hutan. Jadi dia cuba untuk bekerjasama dengan orang asli dan orang asli ni berjayalah menyokong. Okey. Lepas tu memajukan pernyataan pemerangan iaitu radio Malaya dijadikan media untuk memberi kesedaran rakyat untuk memerangi komunis. Okey, dia sudah wawarkan dalam radio lah. Okey, supaya rakyat sedar untuk memerangi komunis. Dan dalam perang saraf juga Britain memperkenalkan kawasan hitam dan juga kawasan putih. Okey, kawasan hitam ni adalah kawasan yang komunis aktif dan berlakunya perintah berkurung. Kawasan putih ni pula adalah kawasan yang diisyaratkan bebas daripada ancaman komunis. Yang ke-9 dia buat rundingan baling. Kenapa nama dia rundingan baling? Sebab dia dilaksanakan di Baling, Kedah. Okey, pada 28 Disember 1952 lah. So, dekat sini Tengku Abdul Rahman minta Chimpeng bubarkan PKM dan letakkan senjata dan minta menyerah kalah. Tapi Chimpeng pula letakkan syarat. Okey, dia akan buat kalau PKM ni, Parti Komunis Melayu ni, diakui sebagai sebuah parti politik yang sah. Sedangkan kita dah haramkan PKM, tapi dia degil. Dia kata boleh saya menyerah kalah, tapi kena iktiraf daripada parti politik. Tak boleh lah kan?
Jadi Tunku Abdul Rahman enggan terima syarat tersebut oleh lelaki ringan tersebut telah menemui kegagalan. Okey. So bila menemui kegagalan, Chimpeng pun tak nak menyerah kalah. Ada juga beberapa orang komunis yang menyerah kalah. Tapi Chimpeng ni tak. Dan masa komunis ni kalah, Chimpeng ni antara orang yang telah dibuang daripada negara sebab dia dianggap sebagai pengkhianat negara. Okey. So, kelas kita sampai di sini saja pada hari ini. Topik yang seterusnya, 6.4. Cikgu akan sambung untuk kelas yang akan datang lepas nak cuti sekolah lah. Okey, minggu depan cuti, tak ada kelas. Okey, kesan zaman darurat ni, next kelas kita lah, baru cikgu akan sambung. So, kalau tak ada apa-apa, cikgu nak ucapkan terima kasih hari ni sebab masuk kelas cikgu. Okey, sekejap cikgu nak ambil attendance. Macam biasa, cikgu nak ambil attendance. So, hari ni ada 5 orang yang join. Ada 4 orang. Okey, Haryana, Wirana, Ong Puyu dengan Arif. Okey, tahniah untuk awak 4 orang ni. Sebab dah join kelas saya pada hari ini. Sekejap cikgu ambil attendance. Okay, daripada last week lagi awak tak isi Google Form tu kan? Semalam pun sama, yang datang kelas tak masuk, tak isi Google Form. So, minta awak isikan Google Form lah. Okay, untuk kehadiran supaya mudah untuk saya rekod. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh kelas pun dah habis, dah 11.56. Jadi awak ada kelas yang lain. Okay, terima kasih. Jaga diri, jaga keselamatan. Jumpa lagi selepas nak cuti sekolah dan berharap COVID ni akan reda dan kita boleh bersekolah semula macam biasa. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jangan lupa makan tengah hari. Take care. Bye. Bye, cikgu.